Assalamualaikum Ustaz. Sampai ke surau saya Ustaz. Sampai ke surau saya. Hari ni macam Ustaz. Ya, insyaAllah. Ya, begitu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau Datuk Kali. Datuk Kali. Nak panggil Ustaz Salim ke nak panggil Tuan Haji Salim? Panggil Ustaz lah sebab sekolah agama sama dengan saya dulu. Di bawah sikit lah. Juga yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan Kansel Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, maka ditakdirkan saya sampai pada malam ini ke sini. Sebenarnya tiap-tiap minggu saya ada lalu ke depan ni sebab saya mengajar di Masjid Seberang Batu Ampar, tapi tak nampak surau ni. Malam ni lagi tak nampak. Jadi sebenarnya surau tu saya tahu nama dia tetapi tak pernah nak ambil perhatian di mana tempat dia. Sebab tu malam ni bila senja saya tak nampak jalan dah. Terima kasihlah pada Cik Razali jemput saya. Dan sebenarnya memang itulah telah ditakdirkan Allah nak sampai ke tempat ini. Mungkin ada kesukaran sikit lah. Kesukaran sikit walaupun saya dah selalu ulang-alik kat sini, tapi surau ni saya tak pernah jumpa, tak pernah tempuh, tak pernah datang. Malam ni lah ditakdirkan saya datang. Dan mudah-mudahan dia ini mendatangkan keberkatan kepada kita semua. Kerana surau ni saya tahu adalah namanya Datuk Kali dan adalah seorang ulama juga pada masa dahulu dan sampai sekarang lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di atas permintaan lah pengurusi surau ni, Tuan Haji Salim jumpa saya di Surau Ihsan dari itu, dia minta saya mengajar kat sini. Saya pun fikir-fikir dulu lah sebab tempat yang saya nak isi itu untuk slot kat sini itu satu perkara yang saya timbang-timbangkan lah. Tolak sana, tolak sini, tolak tepi, tolak ujung, tolak bangka, dapatlah minggu yang kelima ni, insyaAllah. Kalau kita tak berubah, nanti kita minggu yang kelima ni tetaplah. Tapi kalau ada perubahan, saya akan beritahulah Tuan Pengurusi. Saya sangat menghargailah kerana tuan-tuan dan puan-puan sangat berminat nak belajar agama. Jadi sebab itulah saya menyahut panggilan ni, menyahut seruan ataupun permintaan Tuan Haji Salim ni. Minat tu ada dan saya tahu ramai yang antara tuan-tuan ni ada yang belajar dengan saya di surau di Masjid Batu 17, yang belajar dengan saya di Darul Quran Cembung pun ada, di Surau Ihsan pun ada, di Surau Pak Ya pun ada, sama juga sini ni, dan
Cik Zali pun selalu ikut saya di Batu 17 ya. Jadi syukur alhamdulillah. Semua yang nak datang ni adalah orang-orang yang berminat untuk menambahkan ilmu. Sebab Rasulullah SAW bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib pada setiap orang Islam. Ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Jadi kalau sekiranya kita tidak melaksanakan ya, apa yang dituntut di agama kita iaitu menambahkan ilmu, ya, seperti mana kita doa selalu selepas solat, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah bagi diriku ilmu. Kita minta ni ilmu ni ditambah. Itu yang paling utama sekali. Bukan kita minta tambah harta, tapi kita minta tambah ilmu. Harta ni Tuhan dah tentukan rezeki kita. Tapi ilmu ni kita kena cari. Ya? Sebab itu antara ulama-ulama kita pada kalangan mazhab, ya, gurunya berpuluh-puluh, beratus-ratus guru dia. Jadi tidak ada halangan kalau kita semua ni mencari ilmu daripada seramai-ramai guru yang boleh. Supaya kita mempunyai ilmu yang mantap dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan dan dapat disebarkan kepada orang-orang lain yang memerlukannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, atas perundingan saya dengan Tuan Pengerusi, ya, Tuan Haji Salim. Jadi saya pun beritahu dia kalau nak belajar kitab, saya boleh bawa satu kitab yang mana kitab ini nama dia apa? Idaman Penuntut. Ya, bukan mengidam ni. Idaman, ya. Idaman maknanya ilmu ni menjadi satu idaman. Ya. Yang kita idam-idamkan tetapi selalunya tercapai dan selalunya tidak tercapai. Ya. Dan kitab Idaman Penuntut ini dikarang oleh seorang guru agama daripada Johor, Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dah lama dah kitab ni. Dan saya tertarik dengan kitab ini kerana kitab ini digunakan oleh seorang guru yang paling lama sekali, ya, yang saya jumpa lah, ya, iaitu Tuan Haji Said Selemak. Dia gunakan kitab ini untuk mengajar. Dan saya percaya juga Tuan Haji arwah Tuan Haji Hasan, arwah Tuan Haji Amin, Tuan Haji Hasan pun gunakan kitab ini untuk menyampaikan bab-bab berkaitan dengan ibadah fiqh. Dan dia lebih detail dan lebih memberi, ya, fahaman yang jelas kepada kita. Jadi kitab ni juga saya ajar di Surau Datuk Undang Luar Rembau. Ya. Siapa yang belajar masa tu dia tak bagi beli kitab. Dia belikan sendiri kitab. Tiap-tiap orang datang belajar tu dia hadiahkan kitab ni. Kebetulan kitab ni warna kuning pula, ya. Jadi dia bagi kitab. Itu pun satu, ya, satu sedekah jariah. Bila kitab tu ada di tangan tiap-tiap orang dan dihadiahkan oleh orang lain, walaupun dia tak baca kitab tu tapi dia dapat pahala bersedekah dengan kitab yang dikarang oleh ulama yang dahulu, tuan-tuan. Dan malam ni mungkin ada ramai yang dah kenal saya, ya. Haji Salim memang dah kenal lama lah dengan saya. Tapi sebenarnya saya baru jumpa, ya, Tuan Haji Salim ni bila dia balik kat sini. Masa sekolah dulu saya tak pernah kenal dia ni. Ya. Tapi bila balik ke Arbau ni barulah saya tahu dia ni junior pada saya, jauh bawah dia. Ya. Dan dia sama dengan rakan-rakan saya yang lain di bawah lah, ya. Di Sekolah Agama Menengah Tinggi Negeri Sembilan. Ya. Ini orang yang saya kenal di kalangan orang-orang yang tidak bergelar ustaz tetapi ada ilmu agama. Sama ada dia ingat lagi tidak, saya tak tahu. Kalau ilmu nahwu dia ingat pun tidak, ya. Fa'il, maf'ul, ya. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amal ni belajar dulu tapi sama ada dia ingat ataupun tidak sebab dah lama belajar, ya. Ilmu ni banyak. Jadi kalau kita nak ambil satu-satu memang tak terbawa oleh kita banyaknya ilmu tersebut, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan dan ramai lagi kenalan-kenalan, ya, ataupun kitab-kitab ini yang saya ajar di
di banyak masjid dan di banyak surau. Ada setengah-setengah surau, setengah-setengah masjid dah khatam pun kitab ni. Dah khatam. Jadi tuan-tuan dah pernah baca lah kitab ni. Ada baca dah? Belum pernah jumpa kitab ni. Takkan nak khatam terus. Kena jumpa dululah kitab ni, berkenalan lah dengan pengarang dia. Dan kitab ini berkaitan dengan fiqh. Fiqh ni apa? Apa makna fiqh? Kepahaman tentang syariat Islam. Orang yang faham tentang syariat Islam, dia tahu selok belok dia tahu hukum hakam dia, dan dia tahu melakukan segala yang diperintahkan dalam hukum hakam Islam tu dan menjauhkan perkara yang dilarang, maka dia adalah dipanggil faqih. Bila kita belajar fiqh ni, kita nak jadi faqih. Iaitu orang yang mempunyai ilmu yang dalam tentang ilmu fiqh, dan bila dia dalam ilmu dia, maka dia dipanggil faqih pun ataupun faqih. Orang yang faqih ni adalah orang yang mendalami ilmu agama, ilmu ibadah ni, dan dia beramal dengan ilmunya itu. Itu dipanggil faqih. Sebab itu dalam syair Arab dia kata, kalau kita ada ilmu pun tapi tak beramal, itu satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh satu syair Arab. Dia kata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Tapi kalau ilmu tu diamalkan, dia jadi apa? Dia jadi berkembang. Macam pokok yang lebat buah dia, yang memberi manfaat kepada orang lain. Inilah ilmu yang kalau kita amalkan dan kita ajarkan, dia memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ramai dah kenal saya kan? Ataupun saya nak kenalkan diri saya sekali lagi? Tak payah ya? Perlu? Tak perlu. Terus belajar ilmu je malam. Terlalu dahaga dengan ilmu. Baik. Tajuk kita malam ini yang pertama sekali ialah bersuci. Mana-mana kitab kita jumpa dalam kitab Arab fiqh ni, buka muka surat yang pertama, dia akan tajuk dia ialah At-Taharah. Mesti jumpa At-Taharah dulu. Apa makna Taharah? Bersuci. Sebab bila kita mendirikan salat, kita mendirikan apa-apa saja yang berkaitan dengan ibadah ni, yang utama sekali kita kena tahu dulu bersuci, perkara yang kaitan dengan kesucian diri kita. Sebab itu bila kita nak dirikan salat, apa syarat dia? Kita mestilah berwuduk. Berwuduk tu bersucilah. Maksud bersuci. Maksud bersuci dalam percakapan hari-hari, iaitu pada bahasa maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Itu maksud bersuci. Sama ada najis atau tidak, seperti air ludah, ingus dan lain-lain. Itu membersihkan daripada kekotoran. Najis lain. Najis, kalau dikatakan najis, ialah sesuatu yang menghalang sahnya sembahyang seseorang. Dikatakan najis juga sesuatu yang keluar daripada kubul dan tubuh kita adalah najis. Dan dia menghalang sahnya sembahyang seseorang. Dan maknanya bersuci ini pada hukum syarak, iaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas atau ada najis, dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Bila kita bersuci, kita menghilangkan pertama ialah halangan beribadah. Maknanya bila kita suci, kita boleh menjalankan ibadah tanpa halangan. Sebab kita ada dua hadas. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Jadi bila kita bersuci diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil, maka barulah boleh kita mendirikan salat. Itu bagi mendirikan salat. Tapi kalau kita nak mengeluarkan zakat, itu tak perlulah kepada kita nak ambil wuduk dan sebagainya. Itu juga bila kita nak berpuasa, berpuasa tak perlulah kita ambil wuduk. Tetapi
semua amalan-amalan yang kita buat dalam ibadah kita yang diwajibkan itu mestilah bermula dengan niat. Dan bila kita dah mula dengan niat dan sebelum itu kita pastikan yang kita ni suci daripada perkara-perkara yang boleh menghalang kita melakukan ibadah, ya. Dan juga taharah, bersuci ini menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Okay. Bila sesuatu benda kena najis, maka kita hilangkan najis itu, barulah kita boleh makan, ya, sesuatu itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, ya, bila kita sembelih ayam, apakah kita menghilangkan najis daripada ayam tersebut? Kita sembelih ayam. Apa tujuan kita sembelih ayam? Untuk membolehkan menghalal kita makan, ya, mengikut hukum syarak. Tapi apa bezanya? Kita beli ayam yang dah dia sembelih dengan ikut hukum syarak dan kita beli ayam yang tak sembelih. Apa bezanya? Kalau buat rendang sama je rasa kan? Kalau buat gulai sama je rasa dia. Tapi bezanya di segi hukum. Yang ni halal, maknanya dihalalkan oleh Allah SWT. Yang tak sembelih ni adalah haram. Dan mengikut syarat-syarat. Dulu ada seorang Arab lah yang duduk di Australia. Bila student di Australia itu mengadu pada orang Arab duduk di Wollongong tu, jauh 100 km daripada Sydney, yang ujung tu. Jadi budak-budak student mengadu pada Arab tu, maknanya dia tak tahu ayam ni sembelih tak sembelih. Maka jawab Arab tu, tak payah sembelih dia. Bila nak makan baca bismillah je. Tuan-tuan boleh tak? Tangkap ayam tu, terus masak, baca bismillah yang nak makan. Itu satu fatwa yang lain lah tuan-tuan, ya. Sebab apa, orang Arab ni dia banyak mazhab dia. Jadi budak-budak kita mau rujuk pada dia, dan bila dia rujuk pada kita balik, kita beritahu dalam mazhab Syafi'i hendaklah ayam itu disembelih mengikut syarat-syarat dia. Ada syarat sembelihan, ya. Ada syarat pisau dia, ya. Jadi bila ditetapkan syarat-syarat itu, barulah kita boleh sembelih, barulah kita boleh makan, barulah benda itu halal. Itu haiwan-haiwan yang ada di darat ni, ya, seperti ayam, itik, kambing, kerbau sebagainya. Tapi haiwan yang ada di lautan, janganlah sembelih. Ya tuan-tuan, kalau sembelih ikan puas tak? Ikan apa kita tangkap di laut ke, di sungai ke, semua kalau diwajibkan sembelih, susah tak kita? Susah. Sebab itu agama ni mudah. Yang di lautan dan di sungai yang banyak itu tak payah disembelih. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak sembelih, boleh tak? Kalau nak sembelih boleh tak? Boleh, tapi bukanlah tujuan untuk menghalalkan, tapi sebab dia dah halal. Udang, ketam, ikan, ya, sotong semua tak payah sembelih. Walaupun tuan-tuan dan perempuan tak belajar berkaitan sembelih tu, tapi dah tahu dah haiwan ataupun kehidupan yang ada di lautan tu, tak payah sembelih walaupun berapa besar sekalipun. Tak payah sembelih. Ya. Sebab itu bila ada satu kumpulan, ya, kumpulan tentera Islam tersesat di tepi Laut Merah, makanan dah tak ada. Dia nampak satu ikan yang besar tersadai kat tepi laut tu, ya. Tetapi belum jadi bangkai lagi. Ya, dia dah sadar situ dan dia kering kat situ. Maka dia dimakan oleh tentera-tentera Islam tu. Dimakan ikan tu sebab tak payah sembelih. Dan ada satu kepulauan di Indonesia, dia pencarian mereka hanyalah ikan paus sahaja. Tangkap ikan paus, dia simpan. Simpan. Bila tak ada makanan, ikan paus itu dikeluarkan dan dimakan sikit-sikit. Itulah makannya dia. Sebab ikan tak payah sembelih. Ya. Dan boleh dimakan oleh orang Islam. Ya. Apakah alat utama untuk kita buat bersuci? Alat utama yang untuk kita buat bersuci ialah air, tanah dan batu. 3 jenis. Air, tanah, batu. Kalau tak ada air, boleh gunakan tanah tak?
Kita dua aja yang afdal kita bersuci, iaitu kalau kita beristinja lah contohnya, yang afdalnya dengan batu dan air. Dan tanah ni bila kita gunakan untuk membersihkan najis yang mughallazah. Najis yang berat, kita kena guna tanah. Sebab itu dalam kitab Kifayatul Muhtadi dia sebut, kalaulah dia kata sesuatu yang kena najis mughallazah tu terdampar ke tanah, kain tu dah kena macam terdampar ke tanah, cukup dijiruskan air 6 kali dan tanah yang dia letaknya najis tu ataupun kain yang kena najis mughallazah tu di tanah tu pun dah jadi sebagai alat pembersih. Maknanya salah satu daripada kita bersihkan najis mughallazah ialah dengan tanah dan 6 kali air bersih. Bila dia kena ke tanah, maka cukup dah tanah yang ada yang najis itu, ataupun kucing mati atas tanah tu ataupun apa anak anjing mati ke, dah cukup sebagai satu daripada syarat bersih itu 6 kali air bersih dan sekali air bercampur dengan tanah. Bila dia terdampar kat tanah, maka dah cukup dah tanah yang ada di bawah dia. Itu lagi detail lah. Jadi sebutkan tadi bila kita belajar fiqh, kita nak jadi faqih. Bila kita jadi faqih, kita kena faham lebih banyak lagi berkaitan dengan hukum-hukum hakam ni tuan-tuan. Maka dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak. Telah menjadikan air itu lebih banyak dengan cara berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Air lebih banyak di dalam dunia ni. Antara air yang boleh kita gunakan untuk membersihkan pakaian ke, membersihkan diri kita ke, untuk membersihkan mandi, yang paling banyak saja air apa? Air laut. Air laut banyak. Dan laut itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam laut tu berbagai-bagai ada. Hari ini kita makan ikan kembung, sama tak dalam zaman yang Adam dulu mereka makan ikan kembung? Zaman Nabi Adam dulu ada tak ikan kembung? Ada serupa dengan kita hari ni. Bukan maknanya ikan kembung yang hidup zaman Adam tu hidup sampai sekarang, tak. Maknanya ikannya banyak. Kita tengok telur ikan berjuta-juta kan. Jadi hasil lautan itulah yang merupakan nikmat kepada makhluk yang makhluk manusia ni, nikmat yang banyak. Tapi baru-baru ni kita digemparkan dengan apa? Berjuta-juta ikan terdampar di tepi pantai. Di Filipina satu dan di mana satu lagi. Ada 2 tempat. Tak termakan-makan ikan. Ada di sebelah utara sekali lah. Ikan-ikan apa? Ikan temunung ke ikan kembung yang terdampar di tepi pantai. Tak termakan-makan. Orang bawa ikan tu lori bawa ke selatan, daripada utara bawa ke selatan, bagi free je pada orang-orang di sini. Tak payah beli. Banyaknya hasil laut tu. Tapi kita kena ingat, Allah beritahu pada kita bila nak berlaku kiamat besok, Allah sebutkan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah akan keluarkan segala isi-isi bumi ni. Segala isi-isi bumi ni akan dikeluarkan. Apa isi bumi? Bila berlaku ni kiamat, selain daripada isi-isi di lautan, isi-isi bumi termasuklah emas, apa lagi? Emas, permata dan berbagai-bagai perhiasan. Allah akan keluarkan. Benda-benda tu terhambur keluar dan manusia tak nak dah waktu tu. Sebab benda itulah dikeluarkan oleh Allah SWT dari muka bumi ini menandakan hari nak kiamat, tuan-tuan. Dan baru-baru ni kalau kita baca surat khabar ke, kita baca internet ke, Arab Saudi jumpa emas. Sebanyak-banyaknya emas. Ini kita nak kena tahu lah ni kenapa Allah bagi nikmat banyak ni. Nikmat ni mendatangkan ujian ke atau mendatangkan sesuatu yang kemewahan. Sebenarnya nikmat ni merupakan ujian pada kita. Bila Allah bagi kita tangan, dia bagi ujian pada kita. Sama ada tangan ni kita nak gunakan pada perkara yang baik atau perkara yang tidak baik. Dia ada dua je. Setiap apa yang nikmat yang Allah bagi tu, dia ada dua perkara yang akan berlaku
pada nikmat tersebut. Sama ada ia merupakan ujian kepada kebaikan ataupun ujian pada keburukan. Itulah nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang Rasulullah sebut. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal firagu. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang diabaikan oleh manusia ni, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat apa? Masa lapang. Ini dua nikmat ni diabaikan oleh manusia. Bila dia sihat, dia lupa diri. Okay? Masa dia sihat itulah dia lupa diri. Segala-gala dia buat, okay? Untuk memuaskan nafsu dia dan sebagainya. Dan masa lapang pun dia lupa diri. Dia tak penuhkan masa lapangnya itu dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Tidak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Sebab usia kita ni tuan-tuan, kalau ikut Nabi Muhammad, ikut apa yang kata sebut oleh Muhammad, usia umatku ialah di antara berapa tahun? 60 sampai 70. Tuan-tuan sampai 70 belum? Dah sampai dah. Ada yang dah sampai, ada yang dah terlebih. Ya. 60 lebih dah ada, 70 lebih pun dah ada. Ya. Yang kata pula, mana yang dapat 70 lebih tu satu, dalam tadi ibu saya dengar ada orang cakap, itu bonus tu Ustaz. Ya. Bonus tu dia gaji tu. Tapi maknanya bila Allah bagi umur kita panjang tu, adalah tujuan dia supaya kita bersyukur dan memenuhkan masa kita dengan segala-gala yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah, Allah menjadikan air begitu banyak di dunia ini. Ya? Sebab itu air lah. Tapi tuan-tuan kena ingat, di negara Timur Tengah, seluruh padang pasir itu cukup sukar nak dapat air. Siapa nak dapat air, kafilah-kafilah Arab yang nak menggembara daripada Mekah sampai ke Syam tu, dalam surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi imri la tasita wa saif, mereka mengembara tu nak cari air pun susah. Di mana mereka boleh dapat air? Mana ada sungai? Mana ada laut tengah-tengah padang pasir? Mana ada perigi? Hanya ada beberapa tempat tersebut yang dipanggil wadi. Okay? Wadi ada tempat di mana kawasan itu adalah kawasan yang ada air dan ada tumbuh-tumbuhan sekelompok. Di situlah mereka berehat. Bila mereka bawa unta untuk pergi berdagang daripada Mekah ke Madinah, ke Mekah ke Syam, mereka akan singgah ke wadi-wadi tertentu. Okay? Itu di padang pasir. Kita kalau mengembara daripada sini sampai ke Al-Usta, mana wadi kita? Itulah wadi. Orang Arab, wadi dia tengah-tengah padang pasir itu. Kita bila pergi daripada sini naik kereta sampai ke Al-Usta Kedah, berapa banyak wadi kita tempuh? Itu kita panggil R&R. Ya. R&R itulah wadi. Kalau R&R tu ditutup atau dibuat modify balik apa semua, lalu tak ada R&R, kita kena cari wadi yang lain. Ya. Ini zaman moden punya wadi lah. Ya. Zaman dulu itulah wadi yang sebenarnya, iaitu ada satu kawasan kelompok yang ada air, ada pokok, dan kabilah-kabilah Arab ni kafilah-kafilah Arab ni akan berhenti kat situ dan minum air sebanyak-banyak kat situ, dan unta-unta mereka akan menanggung air tersebut dalam bahagian badan dia, baru dia boleh mengembara. Sebab itu mereka mengembara bukan macam kita mengembara. Mereka mengembara naik unta dan mereka pergi jauh, ya, sampai 1000 km. Tapi hari ni kita dah mudah dah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, daripada Mekah ke Madinah berapa kilometer? 450 km. Naik apa sekarang dah? Naik komuter kan? Dah naik komuter dah. Tak boleh lah. Kalau zaman Rasulullah dulu orang nak pergi menaikkan haji daripada Madinah ke Mekah tu 450 km tu jalan kaki. Jalan kaki ramai-ramai sampai 90,000 orang zaman Rasulullah buat haji weda dulu. 90,000 orang jalan kaki tu. Dalam perjalanan itu Rasulullah nampak apa?
Di kiri orang jatuh, di kanan orang jatuh, di belakang orang jatuh, di depan orang jatuh sebab perjalanan sangat jauh, ramai yang mati dalam perjalanan. Itu zaman dulu. Zaman kita sekarang ni ramai tak mati pergi Mekah. Dah kurang kan? Dalam tahun 80-an, 70-an dulu keluar surat khabar kematian ya jemaah-jemaah haji yang menunaikan haji di Mekah seramai 400 ke 450 orang tahun ni. Ramai dulu ramai. Sekarang semakin berkurangan. Ya. Orang pergi Mekah dah ada penjagaan kesihatan yang baik. Ya, tuan-tuan, ya. Dah masuk waktu ke? Dah ya. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Itu yang kita kena tahu dulu. Hukum bersuci daripada hadas dan najis. Hadas besar, hadas kecil, hukum bersuci adalah wajib. Ya. Dan hukum bersuci daripada najis adalah wajib. Iaitu kita beristinja tu wajib, tuan-tuan. Ada orang tak tahu apa dia mana istinja. Ya. Istinja ni adalah membersihkan ya sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur kita. Air kencing kita dan air besar kita bersihkan dengan istinja. Dan istinja itu boleh dengan dua cara. Dengan batu ataupun dengan air. Okay? Kerana telah ijma' ulama'. Apa makna ijma' ulama'? Ijma' apa makna ijma'? Sepakat ulama'. Ya? Sekata ulama'. Itu nama ijma'. Okay? Kita banyak perkataan jamak ni. Jamak qasar, jamak takhir, jamak takdim. Kadang-kadang pening kepala tak? Jamak takdim apa beza dengan jamak takhir? Apa beza jamak takdim dengan jamak takhir? Jamak takdim jamak dulu, jamak takhir jamak kemudian. Bila masa dia buat dulu, bila masa buat kemudian. Ini pun kita kena belajar betul-betul. Sebab banyak dalam YouTube hari ni macam-macam pandangan. Antara pandangan yang paling banyak dia bagaimana orang-orang yang sakit lutut ni semayang duduk macam mana cara dia. Apa cara semayang duduk? Sekarang ni kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, ya. Beratus kursi tu. Kursi-kursi dia yang disedekahkan oleh orang lain untuk digunakan bagi orang yang tak mampu berdiri masa salat. Ramai, banyak orang yang datang ke Mekah tu yang tak mampu berdiri tapi mereka duduk di atas kursi. Solat duduk. Solat duduk ni pun banyak pertikaian dia. Dalam YouTube macam-macam. Macam-macam ulama' datang. Ya. Macam-macam pahaman datang. Duduk macam ni lah, duduk macam tu lah. Ada kata tak payah duduk bersandar kat tiang lah. Ada kata bersandar kat tepi dinding lah. Itu pun kita kena belajar. Supaya kita tahu apa yang kita buat itu adalah benar di sisi agama. Dan ada dalilnya. Ya. Jadi ijma' ulama' telah sekata atau sebulat suara pendapat ulama' sebagaimana mereka telah ijma' yang mensyaratkan bersuci daripada hadas najis itu dengan air. Jadi suci berhadas dan bersuci adalah ijma' juga para ulama' katakan dengan air lah yang paling afdal sekali. Okay? Jadi kita kena belajar bab air dulu. Sebab kita kena tahu bab air ni, antara air yang paling kita kena tahu ialah air apa tuan-tuan? Air mutlak. Tu kena faham dulu air mutlak. Bila orang beritahu kita, saya pagi tadi mama basuh muka dengan air embun, boleh tak? Siapa yang basuh mandi dengan air embun? Ada tak? Mak Kilau. Mak Kilau dia mandi dengan air embun. Umur dia sampai 120 tahun. Bila orang jumpa dia umur 120. Dan bila orang tanya dia apa yang menyebabkan dia sihat dan boleh umur panjang macam tu, dia kata dia mandi dengan air embun. Okay? Pagi-pagi dia tadah embun tu dan dia mandi, dia basuh muka, dia ambil wuduk dengan air embun. Kalau tuan-tuan nak panjang umur, mandi air embun pagi-pagi. Betul tak? Embun pun dah tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, masa pun dah juga cukup masa. Jadi yang akhir sekali nanti kita akan bincangkan iaitu air yang sah dibuat bersuci. Okay? Bukan semua air.
Kadang-kadang kita buat kenduri kahwin, banyak air sirap berlebih, 1 tong berlebih air sirap. Boleh tak mandi air sirap? Air berlebih ni. Ha. Air sirap boleh tak? Ha? Benda ni. Ha. Itu yang bedanya. Air sirap tu bukan air mutlak. Sebab dia dikaitkan dengan sirap. Itu namanya air sirap. Tapi air mutlak ni dia tak kait dengan apa-apa. Air embun, air hujan, air batu, air salji, ya. Air apa lagi? Air laut, air sungai, air paip, air telaga. Air itu tak ada kait apa-apa. Tapi bila dah campur dengan bahan lain, air sirap, air Milo, air apa lagi, air kopi, air teh tarik apa semua, itu bukan air mutlak. Mana buat wuduk air sirap pula. Sayang air sirap tu berlebih, kita pun ambil wuduk air sirap. Tak sah sebab dia bukan air mutlak. Baik, cakap itu ada soalan tuan-tuan? Ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, tanah dulu basuh ataupun air mana yang tuan tahu yang mana? Tanah kau dulu, air kau dulu? Tanah dulu, sebab lepas tanah tu kita basuh dengan air. Tapi kalau air dulu 6, lepas tu basuh dengan tanah, basuh apa pula tanah tu? Okay. Itu yang paling baik sekali dengan tanah dulu, lepas tu 6 kali dengan air bersih. Baru dikatakan sesuai lah kita membersihkan najis muka lazar. Ada soalan lagi tuan-tuan? Pasir itu adakah dia kategori tanah? Pasir tidak dimasukkan dalam kategori tanah. Sebab tanah yang suci maknanya tanah yang tidak berderai, yang bukan daripada bekas lepas ambil tayamum dan sebagainya, itu tanah. Tapi pasir ni dia tidak dikategorikan sebagai tanah lah. Ada lagi? lalu dia tambah apa kan. Kalau kita duduk tu macam mana nak lalu yang lain besar dia lalu macam tu lah. Tampal. Pasal apa, luka ke ataupun sakit ke? Yang masuk jarum tu lah. Lepas tu tampal tu. Bila kita ambil wuduk, cuma kita lalukan air. Kalau sekiranya kita lalukan air di atas tempat tampal itu boleh memudaratkan, lalukanlah air di keliling dia. Jangan di atas tempat tampal tu menjadi mudarat dan menjadi penyakit yang lain pula. Jadi keliling dia kita gunakan air. Lagi. Yang paling afdal, yang paling baik sekali lah, air tu hendaklah dilalukan. Maksud lalu, dilalukan air tu 6 kali, air yang lumpur sekali, air lumpur sekali, air 6 kali, air lalu lah. Jadi dalam mesin basuh tu lalu tak air? Lalu. Ditukar kan? Mana dia keluar? Lalu air. Dilalukan. Yang kita jadi masalah pada kita, sebab kita tak lalukan. Yang tu mesin lalukan. Masalah kita. Mesin tu kita beli, memang dia ada dah disetkan. Dia bila dibasuh pakai tu dia lalu. Sampai bersih. Walaupun kita tak dapat nak kira, mungkin lebih daripada 7 kali, mungkin lebih daripada 10 kali. Tapi air tu lalu. Jadi hukum dia tak boleh Ustaz? Boleh? Boleh. Boleh. Air basuh daripada mesin basuh boleh. Ya. Kalau misalnya kita campur macam budak kecil kencing kan, campur sekali dengan baju dengan telekung boleh Ustaz? Budak kecil yang umur berapa tahun?
Kalau budak kecil yang dah sama lebih pada umur 2 tahun, itu dia dah sama macam orang dewasa lah. Campur-campur pun kena bersihkan dulu lah. Bersihkan air dia, hilang rasa sifat dia, bau, rasa dan warna dia hilang, baru basuh. Tapi kalau budak yang bawah umur 2 tahun, dia tak minum apa-apa kecuali susu sahaja, itu cara membersihnya senang. Maknanya kita jirus air dia, kemudian kita masuk dalam macam masuk. Ustaz, maaf ya. Minum susu tu susu badan ke susu apa-apa susu? Susu yang tidak diproses lah. Badan lah. Susu badan. Susu ibu lah. Susu yang tak diproses. Dia dah sama macam orang dewasa lah. Ya. Dia tak ada macam umur dia yang umur 2 tahun, lelaki yang umur 2 tahun dan tidak meminum susu melainkan susu ibunya, itu sahaja yang dikatakan najis mukhaffafah, najis ringan. Kalau dah lebih 2 tahun ataupun dia sebelum sampai 2 tahun, dia dah minum lain daripada makanan tu, ini macam-macam makanan kan. Kek pisang pun dia makan dah macam ni. Dah makan macam-macam. Dia tak dikira sebagai najis mukhaffafah dah. Tapi kanak-kanak perempuan, dia tak termasuk di dalam hukum ni. Sebab perempuan sampai setahun ke 2 tahun ke, dia memang najis mutawasitah. Perempuan ya. Dah. Ni elok ni perbincangan ni. Ada lagi? Kita dah ada wuduk. Anak perempuan tu anak kita, anak orang. Cucu kita. Batal kau tak batal sembahyang? Kalau dia najis mukhaffafah dia, maknanya kalau baju dia, kain dia, dianya sendiri ada najis, belum dibersihkan lagi, kita sedang sembahyang, dia rapat dengan kita, sembahyang kita tak sah. Sebab dia najis mukhaffafah, bagi kanak-kanak perempuan dia najis dia sama mutawasitah di kanak-kanak perempuan. Kain dia ataupun seluar dia kena kencing. Kita pun sembahyang, dia pun duduk elok tenggek belakang kita. Sah tak sembahyang kita? Tak sah? Ya. Jadi kanak perempuan lah pakai pampers. Dia dah diri dia tu dah ada bawa najis sebenarnya. Ada dalam diri dia dah ada najis. Samalah. Bila kita katalah kita sembahyang, dia tenggek kat belakang kita, walaupun najis tu ain dia tak kena pada jasad kita, tetapi dia adalah benda yang dibawa tu ada najis. Itu tak sah. Maaf tak, kalau misal kata anak budak perempuan kecil yang tak ada najis, dia datang pegang kaki kita waktu kita solat ke apa, macam mana Ustaz? Dia tak batalkan? Sah ke? Kanak-kanak perempuan, cucu kita, Kita ke jiran ke kan? kalau dia belum balik, kita apa? Setakat dia belum balik lah. Ustaz, saya nak tanya lagi. Apa hukum bawa budak-budak sembahyang Ustaz? Betul tak juga? Ustaz saya dulu kata Imam Sa'ad, kita tak boleh budak-budak belakang. Betul dalam jin kata betul belakang. Tapi budak sekarang masjid, sekolah kita budak dulu kita tahu bersih kita tak. Dah sunat tolong pun kita tak tahu. Bila saya tanya Ustaz, tak apa? Mana yang betul? Yang betulnya ikut cara Nabi. Nabi sedang sembahyang, Hasan dan Husin dukung kat tengkuk dia. Hasan dan Husin cucu dia naik atas tengkuk dia. Itu yang bersih, yang tak bersih kita tahu. Kita pun tak tahu dia bersih tak bersih, Husin Hasan ni. Dia kena kalau dah pasti dia najis tu tak boleh lah. Yang ini yang percikai kan mana yang betul? Kita ikut cara Nabi. Kan? Nabi boleh je Hasan dan Husin tu sambil dia sembahyang, dia rukuk. Tak apa, boleh.
Tapi hari ni, kanak-kanak hari ni dia datang kat kita tu bukan macam Hasan Hussein datang lah. Dia lain sikit lah. Kadang-kadang datang masjid tu ikut kawan-kawan nak bergembira dan sebagainya. Jadi kita kena hadkan lah dia. Sebab tu dalam hukum syarak mazhab Syafi'i, yang hadapan, saf depan lelaki, saf kedua perempuan, saf belakang kanak-kanak. Itu peraturan yang ada lah. Tapi orang tak ikut dah sekarang. Kalau boleh belakang imam tu budak-budak. Ya tak? Kata putus tak, kalau ada budak di tengah-tengah, baru kata tak. Kalau saf tak putus. Kadang-kadang malas dengar. Okey, ada lagi. Ustaz, kalau misalnya orang tu bawa anak lelaki tapi belum sunat lagi. Kalau kena dengan kita ni perempuan ni batal tak wuduk? Tak batal. Dia tak sunat ke kanak-kanak lelaki ni, belum balik ke, dia mumayyiz ke, tak batal. Kalau macam dah umur 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun mumayyiz lah. Tapi kalau dia dah balik itu, dia dah masuklah dalam hukum. Batal lah, tak batal. Okay? Siapa subuh kan? Saya kadu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi lah insyaAllah. Lepas ni bulan puasa pula kan? Harap-harap bulan puasa ni saya tak sesat lagi lah. Kadu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan topik dan hidayah bagi kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.